Sebenarnya pagi ni kita akan ada sesi briefing tentang sustainability, okay, dari aspek governance, termasuklah functions SDG Champion, dan kami akan sharekan beberapa contoh program yang dilaksanakan oleh beberapa PTJ, antaranya ialah CIC, okay, HEP, GPP, termasuk juga pendaftar. Okay, so without further ado, saya startkan dulu dengan first, dengan governing first. Right? Ideanya ialah nanti pada jam 9 suku baru saya akan explain dengan detail lah kenapa dilantik SDG Champion daripada setiap school. Okay, dan PTJ. Okay, so first of all, apa yang kami cuba bawa kat sini ialah kami cuba membawa seberapa ramai pasukan daripada UUM dalam kalangan pensyarah serta ahli, bukan pensyarah, termasuklah apa daripada segi dari admin side, untuk sama-sama terlibat dalam agenda kelestarian kampus. Okey, mungkin ramai confused kenapa dinamakan kelestarian kampus, kenapa tidak terus kepada kelestarian secara total. Okey, fokus utama kami pada ketika ini untuk tahun ini, untuk short period ini ialah kepada Slide tak nampak dah. Sekejap Kak Ji, dia tengah ni. Okey. Ialah kepada bagaimana untuk membimbing, membawa seberapa ramai rakan-rakan untuk turut sama menjayakan agenda kelestarian di dalam kampus dulu. Okey, kita bawa tu dulu. And then barulah replicate-nya kita buat kepada komiti, kepada rakan di industri. Okey, cuma dalam dari segi governance-nya, okey, untuk kepada industri dan komiti yang ini sebenarnya akan flagship ni akan dibawa oleh CYC lah untuk membantu kami. Okey, jadi at the moment kita nak fokus untuk in campus first. Okay, alright, so now bila berkaitan dengan kelestarian, rakan-rakan yang ada di dalam ini tidak boleh lari daripada 17 goals yang telah disenaraikan dalam Sustainability Development Goals 2030. Okay, memang ada banyak, okay, tapi kita ada 17 kesemuanya, dan sebenarnya tidak perlulah kita membuat semua ke-17 ini. Okey, cukup kalau kita di dalam UUM memberi beberapa fokus. Okey, contoh, okey, oleh kerana kita UUM ialah dalam bidang akademik, maka SDG keempat iaitu quality education antara yang mestilah. Okey, sebab itu ialah core business sebuah IPT. Okey, bermakna kita menyebarkan ilmu pengetahuan. Cuma kita bercakap dari aspek kualiti. Okey, bagaimana ilmu itu mampu disampaikan kepada komiti dalam maupun di luar bagi tujuan memastikan ilmu itu dapat dikecapi oleh semua untuk tujuan kesejahteraan. Okey, so ada semua. Okey, antara mungkin yang untuk sukar untuk UUM ialah contoh SDG yang berkaitan life below water, air 14. Sebab life below water ni ialah berkaitan satu usaha bagaimana kita cuba menyelamatkan ekosistem lautan, sungai, okey, dan yang ini mungkin memerlukan lebihlah dan sesuai kepada universiti-universiti yang ada marine. Okey, so walau macam mana pun dia ada 17 kesemuanya, kita boleh sebagai institusi memilih yang mana satu. So justru itu rakan-rakan yang ada di dalam ini nanti berperanan untuk bersama-sama school dan juga department masing-masing untuk menentukan yang mana yang SDG yang dirasakan bersesuaian, okey, dengan voting masing-masing. Okey, tak semua. Cuma nanti kita akan ada sesi kemudian okey, untuk tengok satu-satu. Okey, yang ini saya beri secara brief dulu. Okey, alright. Okey, next ialah next. Okey, so hari ni saya pagi ni saya mengisi sikit saja itu tentang governance dan management. Ini antara yang perlu diberi perhatian, perbezaan di antara dua. Rakan-rakan pensyarah saya rasa dah lebih expert, especially dalam bidang management, expert kot daripada saya. Okey, so
Ideanya ialah sekarang ni bagaimana saya nak bawa bersama rakan-rakan semua untuk boleh membezakan antara governance dan juga management. Okey, sebab kita tidak mahu terlalu ramai sangat yang bekerja sebagai di bahagian governance dan kurang pula di bahagian management ataupun vice versa. Okey, so dengan bahasa yang lebih mudah, governance ini lebih kepada satu sistem atau proses yang melibatkan kolektif, okay, pasukan yang kolektif dalam merancang, yang inilah kita kata merancang dan menguruskan risiko dan at the same time boleh juga mengukur performance PTJ masing-masing. Kalau dalam aspek kita nak bincang pagi ni ialah lebih kepada sustainability. Okey, jadi itulah yang kami harapkan pasukan yang ada pada pagi ini nanti apabila selesai TOT yang pertama, okey, masing-masing boleh kembali kepada PTJ masing-masing untuk menentukan langkah ataupun strategi yang wajar diambil dalam membawa skul dan PTJ masing-masing ke arah sustainability, ke arah kelestarian PTJ masing-masing lah. Okey, dan towards the end akan contribute kepada universiti. So, mungkin query kat sini ialah sustainability apa? Kelestarian apa? Okey, sekali lagi kita tengok lagi detail. So, saya pegang keywords perkataan strategic planning, risk management dan performance management. Alright. Sebab okey, jadi good governance ini saya rasa ramailah tahu sebab apa ni good governance ni maksudnya ialah kita boleh buy in stakeholder confidence dalam kita punya PTJ masing-masing dan kita ada asas lah untuk menggerakkan agenda kelestarian. Okey, challenge saya dalam pasukan bersama SDG Champion nanti ialah bagaimana kita hendak membawa satu agenda ini untuk untuk buy in daripada rakan-rakan yang ada di PTJ dan di school masing-masing. Itu challenge yang akan kita hadapi. Tapi nanti kita boleh bincang how to do that. Okay, so governance yang kita harapkan daripada pasukan ini nanti sedikit sebanyak akan contribute kepada this component lah. Okay, dari segi proses yang lebih efficient, okay, kurangkan error, okay, boleh mengurang kos dan seterusnya lah point-point. Okay. Now, okay, this is the things yang kita nak cuba bawa sekejap lagi. Okay, apa yang membezakan governance dengan management? Okay, governance lebih berfokus kepada apa strategi yang perlu dilaksanakan buat. Manakala management is more on how. Okey, kalau dalam konteks UCUM, governance ini lebih dibawa oleh IPQ. Kita nampak bagaimana IPQ meletakkan strategic plan untuk universiti, okey, untuk satu tempoh, okey. Dan untuk melaksana dan mencapaikannya, itulah yang dilaksanakan oleh PTJ-PTJ sedia ada. So, kita berfokus kepada bagaimana untuk mencapai, kita berusaha memikirkan delivery strategi. Okey. Okey, so itulah yang sebenarnya diharapkan dalam kita punya SDG Champion. Okey, lebih kepada governance itu untuk membuat bersama-sama untuk merancang what would be the strategic plan yang sesuai dalam mencapai agenda kelestarian. Alright. Okey, sebab saya to be honest saya tak tengok lagi siapa SDG Champion dan bagaimana proses pelantikan di peringkat school ataupun peringkat PTJ. Cuma tapi bagi saya selagi anda berminat untuk contribute kepada kelestarian, it should be okay. Okay, sebab biasanya lebih baik kita bekerja dengan mereka yang very interested to proceed dalam agenda ini daripada kita pinpoint and paksa orang tu untuk buat. Lebih sukalah sebab kelestarian ni dia satu jangka yang agak panjang. So lebih baik kita dapatkan buy-in daripada mereka yang interested to join untuk bawa this flag. Okay, so fungsi SDG Champion saya nanti di dalam pasukan ini lebih kepada governance, iaitu membantu dalam meletakkan satu strategic plan. Okey, bezanya ialah strategic plan ini ialah untuk PTJ masing-masing. Okey, sebab lagi saya akan share UUM dah ada. Okey, sekarang ni kita turun kepada micro pula bagaimana ianya dilaksanakan di peringkat PTJ dan di peringkat PTJ dari peringkat school. Right?
Okay, so this is all about governance. It's about determining the missions, okay, misi, policy dan strategi. Polisi ada di peringkat universiti, tetapi boleh juga ada di peringkat masing-masing. Okay, uh, appointing overseeing management, okay, monitoring performance organisasi, dan satu lagi ialah menguruskan risiko. Okay, now, okay, manakala dari segi aspek management ialah dia lebih pada mengurus. So, pasukan SDG ni bukan SDG champion yang kami ada dalam pasukan ini ialah pasukan apa ni, governance, bukan pasukan management. Sebab kita tak nak kacau lagi tim management yang ada di school. Okay, so patutnya tim di school yang boleh manage the things. Okay, cuma pasukan SDG champion ni bertindak untuk membantu buat alignment supaya semua projek-projek yang berlaku di peringkat skul itu dia ada satu arah, ada satu tujuan. Okey. Okay, ini ialah universiti di peringkat UUM. Kita dah ada sustainability missions, okey, di bawah Living Campus. So misi dan misi pasukan Living Campus ni lebih kepada membawa universiti untuk menjadi sebuah universiti yang kata a place that people love to live lah. Idea dia begitulah, simple form. Okay, kita fokus on 3 perkara. Okay, satu ialah to maintain kita punya sustainability green ecosystem. Okay, dan kita juga yang seterusnya ialah kita nak lahirkan lebih ramai creative thinkers, especially dalam aspek kelestarian. Dan juga of course kita nak measure lah, kita will be able to measure. Now, bila kita sebut tentang kelestarian, fokus tidak hanya terhad kepada environment. It can be anything, daripada well-being sampailah, okay, daripada well-being, facilities, financial, okay, management and so on. So ketika inilah steering committee dalam Living Campus, okay, kebanyakannya ialah PTT yang berterkait di bawah TNCPI, tetapi sekarang ini kita akan buka lagi sebab kita tahu ada satu lagi agenda yang di bawah TNCPI, itu agenda gagah, dan ianya akan sedang diselaraskan lah. Okay, so at the moment dalam ini kita tak nampak lagi kedudukan SDG champion. Okay, kita akan bawa masuk kemudian, dan mereka ini akan lead akan bawa di peringkat TTJ lah. Alright, nanti saya akan share. Ini ialah pelan kelestarian UUM. Okey, daripada 2019 sehinggalah 2030. Cuma kita ada sedikit gangguan di peringkat pada tahun 2020 dalam dari aspek pelaksanaan, okay, sebab semua sedia maklum dengan MCO. Okey, kita pecah kepada 3. Kita ada bahagian pembangunan bakat. Okey, ideanya ialah kami nak lahirkan lebih ramai, projek ni nak lahirkan lebih ramai lagi insan-insan bakat-bakat yang mampu ke hadapan dalam aspek kelestarian dalam segenap bidang. Okey, so ia tidak hanya fokus kepada akademik, juga kepada rakan-rakan dalam bidang admin. Okey, contoh je macam pendaftar. Okey, so pendaftar mainkan peranan untuk mencari lebih ramai bakat yang boleh ke hadapan dalam membincangkan isu-isu berkaitan dengan dengan HR lah, especially macam MCO kan kita kena kerja daripada rumah. Okay, so bagaimana kita nak make sure well-being tu kita jaga. Okay, so ini ialah task-task yang ada. So ini landscape untuk UUM. Okay, sebahagian besar projek-projek ini di bawah Living Campus, Setma sebagai sekretariat. Okay, tapi nanti rakan-rakan di PTJ boleh join, boleh masuk, ataupun boleh mencadangkan kepada kami agenda lain yang school atau PTJ boleh bawa ke hadapan. Okey, dia tak ada isu lah, boleh bawa, tak ada masalah. Okey, so untuk universiti ketika ini ada 4 program besar yang disasarkan. Satu ialah systematic waste management, kemudian sustainable young green talents yang ni untuk student sebenarnya. Okey. Ketiga ialah tentang resources conservation. Okay, yang ni kita nak tengok dalam UUM kita ada banyak sangat resources. So macam mana kita nak conserve. Okay, dan last sekali ialah termasuk renewable energy. Okay, so rakan-rakan dalam ni boleh join mana-mana.
okey, dan boleh mencadangkan yang baru, especially kalau kita nampak ada yang kami mungkin tertinggal yang sebenarnya menjadi perhatian untuk government ke, okay, perhatian pihak luar ke. Okey, dalam menjayakan agenda universiti ini sebenarnya kami juga harus mengikut arus. Kita join dengan network-network yang ada. Salah satunya ialah MISA Network lah. So dalam MISA Network ni kumpulan ini lebih kepada membincangkan agenda-agenda berkaitan dengan tadi governance. Okey, bagaimana sebenarnya isu kelestarian ini boleh dibawa sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Manakala ada satu lagi network yang Living Campus Join, SDSN. So kalau rakan-rakan ada tengok email sebelum ni, sekarang ni projek bersama SDSN ialah projek translations English video kepada bahasa Melayu. So kita ada projek lain bersama SDSN. Okay, selepas ini saya tak pasti macam mana saya nak set platform supaya saya boleh share maklumat tentang grant. Sebab SDSN ni mereka offer grant dalam bentuk research, dalam bentuk juga projek. Okay, so boleh saya share dengan rakan-rakan ni dan rakan-rakan ni lah yang akan bawa kepada PTJ masing-masing untuk grab the opportunity. MySun so far dia tak offer grant. Okay, dia lebih kepada policy making, okay, design untuk sustainability. SDSN dia lebih kepada project base. Okay, dan sebenarnya kita boleh showcase projek kita di SDSN in case kalau kita memerlukan sumbangan. Contohnya macam katakanlah saya sebutlah contoh SBM nak buat satu projek untuk membantu anak-anak orang asli supaya boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, for example. So you boleh showcase that project, kita boleh cuba dapatkan funding daripada universiti lain, okay, ataupun daripada rakan bisnes yang lain through SDSN network. So SDSN ni dia tidak hanya melibatkan IPT, okay, Institut Pendidikan Tinggi, dia juga melibatkan ada sebahagian government yang join dan juga industri. NGO pun ada. Okay, so macam yang tadi saya dah share dah. So di UUM for the time being, misal ni dia melibatkan segmen RMC, IPQ, GBT dan SMPC. So ramai nantilah kita boleh join. Kemudian, okay. Next, ada kali. Okay, so dari segi financial, okay, saya masuk sikit saja yang ini sebab kita akan ada topik ni nanti. Okay, untuk finance, to be honest, kebanyakan projek di dalam Living Campus ini sebenarnya tidak ada sustainable finance. Yang tu saya kena mengakulah. Tetapi kita dalam usaha untuk kami dah buat model dan telah dipresent di peringkat atasan bagaimana projek-projek di dalam Living Campus dia ada return to value dan kita minta agar financial ni akan dipak sama ada pada RMC atau pada segmen untuk support rakan-rakan punya projek sustainability. So for the time being, financing yang financial project ialah direct funded by university tapi tak banyak. Okay, so kita akan bincang ni lah nanti. Okay, the way macam mana kami dapat untuk di UUM, walaupun sebenarnya ada beberapa cara untuk dapat financial model. So untuk UUM for the time being ialah through project grants yang nombor 3. Okay, nombor 3. So that's why kalau rakan-rakan perhatikan sebelum ni kita ada collaboration dengan Idaman. Ideanya ialah whatever project yang kami dapat ialah through kita punya partnership dengan Idaman, funded by Idaman. Okay, so kalau ada rakan-rakan yang ada collaboration dengan industri lain yang mungkin memerlukan pihak kami untuk sama-sama berbincang, okay, come up with the idea untuk dapatkan grant. So bolehlah come forward, nanti kita think about the strategy. Okay, ini projek yang sedang berjalan. Okay, kita tengah tunggu cabin untuk ni projek dengan Idaman. Okay, so mungkin ada yang dah tahu, mungkin tidak tahu. Sebenarnya kita dalam nak launch dah projek ni. Okay, tapi banyak sangat yang tergendala. So we hope after PKP selesai, kita able to bawa recycle cabin ke kampus dan semua orang boleh di inilah. Okay, so
Satu yang saya nak minta rakan-rakan dalam pasukan ni ialah bagaimana nanti untuk balik ke PTJ masing-masing dan advice pada PTJ berkaitan how important to have very solid documentation untuk semua aktiviti berkaitan sustainability. Okay, ini yang kami dapati agak sukar walaupun ada projek yang dilaksanakan, tetapi dari segi evidence documentation tu agak kurang lah. Okay, jadi I think this is to think about bagaimana nak ensure that all this evidence ada. Okay, not only, jadi bukan sebab dia ialah banyak sebab. Salah satu ialah sebab pensetaraan daripada segi memang kita akan masuk kepada ranking, which is pukul 11 nanti saya akan elaborate, tapi dia lebih kepada best practices lah. Okay. Yang ni adakah SDG Champion kena buat? Jawapan dia tidak. Kita tidak akan meminta pasukan SDG Champion untuk membuat documentation, no. But this is how actually SDG Champion akan balik ke school, balik ke PTJ untuk advise the best to have documentations related to SDG to be in place. Okay, di PTJ masing-masing. Dia ada operation documents, dia ada policy untuk disimpan, plan, financial document, all related to sustainability lah. Okay. Okay, so that's actually saya punya first part. Okay, berkaitan dengan governance. Okay, sebab saya keep on mentioning SDG Champion. Okay, what SDG Champion do? Okay, ini yang sebenarnya saya harapkan rakan-rakan SDG Champion nanti bila balik ke PTJ masing-masing dan berbincang. Macam saya kata tadi, SDG Champion kita bukanlah decision maker sebenarnya di peringkat skul masing-masing atau PTJ, bukan. Okay, tetapi kita okay, saya sambung terus. Okay, memang ini pembahagian seterusnya. Tapi SDG Champion di sini ialah lebih kepada kita kata jentera lah kot. Jentera kelestarian di peringkat universiti yang akan advise management di peringkat PTJ masing-masing untuk melaksanakan agenda kelestarian. Okay, kalau ada soalan boleh interject lah. Mungkin ramai kata saya tak clear. Okay, so boleh tanya directly lah. Okay. So, lantikan ini ialah dah efektif pun daripada 1st May sehingga 31st December. Kita try untuk kira 6 months first. Okay, ideanya ialah SDG Champion ni of course akan jadi lead lah untuk agenda-agenda kelestarian di peringkat skul PTJ masing-masing. Okay, for the time being kita buat lantikan 6 bulan dahulu sebab kita nak bagi everybody like okay, suit dengan the functions. Okay, dan jika rasa nanti bila bincang balik dengan management di peringkat school dan rasa perlu buat alignment, okay, dan perlu rasanya ada seorang yang akan jadi lead dan lead tu sesuai untuk certain position, saya tak pasti, so terpulang. Tetapi sebaiknya, ini cadangan kami lah, those yang dalam SDG Champion ini kalau boleh bukanlah mereka yang juga terlibat dalam management. Tapi kalau dah tak ada option lain, tak apa. Okay, sebab kadang-kadang dia susah nak bezakan antara management dengan governance tu. Tapi tak apa, terpulang. Okay, so what the champions do? Ada point 1, 2, 3, 4. Okay, pertama mereka ialah yang akan jadi disseminator. Disseminator ni maknanya mereka yang akan mewar-warkan sebarang projek ataupun inisiatif berkaitan sustainability campus kepada peringkat school department. Okay, sebenarnya projek-projek berkaitan sustainability ni yang tadi saya dah share, Living Campus, sebenarnya dekat HEP pun ada, di CYC pun ada. Okey, dan macam mana maklumat-maklumat ini boleh sampai ke peringkat school. So ini ialah peranan champion-champion kita. Okey, nanti mungkin rakan-rakan balik nak kena bincang what would be the best way to have a communication daripada peringkat untuk disseminate. Adakah sekadar cukup melalui WhatsApp group ataupun sebenarnya ada cara lain? Okay, sebab kita try to break seberapa besar gaps daripada communication daripada top kepada
kita down, yang ini kita try. Okay, macam saya cakap tadi, lepas ni kalau SDSN ada offer sebarang projek, so saya mencari jalan yang sangat cepat, iaitu saya boleh disseminate the information kepada champion, dan champion yang akan set kepada peringkat PTG masing-masing. So this is how nak kena fikirkan. Okay, yang kedua ialah setiap PTG kalau boleh dah ada idea SDG mana yang sebenar, ada 17 kan, SDG mana yang you all boleh join and participate. Sebab dia ada 17, tak semua kita relevan. Okay, tapi which one? Isu ni akan timbul kepada PTJ, contoh seperti pusat sukan. Okay, kalau macam school, obvious. School boleh join mana-mana satu, sekurang-kurangnya paling tidak pun SDG 4 berkaitan dengan quality education. Tapi PTJ lain, contohnya macam tadilah saya kata macam pusat sukan, mungkin akan timbul query, pusat sukan ni ada yang mana satu? Okay, orang kata paling sukar pun, paling mudah untuk participate ialah SDG ke-17, iaitu melibatkan kolaborasi antara PTJ dan juga external ataupun internal collaborator. Okey, kemudian yang lain ialah untuk menjadi tadi jaringan komunikasi antara SECMA dengan school department, dan yang keempat ialah mengatasi talent. Talent sangat important sebab apabila SECMA berhadapan dengan request daripada kadang-kadang daripada kementerian, daripada SDSN sendiri, kita mencari talent yang sesuai untuk certain project. Dan kita hadapi, kita ada masalah untuk mencarinya. Okay, sebab detail di pendaftar kadang-kadang tidak jelas. Contoh macam tempoh hari saya cari siapa di UM yang ada kepakaran dan boleh engage dengan orang asli. Kita tak dapat bakat tu. Jadi kita terpaksa declare UM tiada. Tapi setahu saya, bila saya tengok contoh research, ada. Itu yang saya rasa macam okey, mungkin adakah message ini tidak sampai. So salah satu mungkin peranan SPT champion ini untuk mengenal pasti talent-talent yang ada di school PTJ masing-masing lah. Okey. And SDG champion bukan Doktor, ya saya. Dr. Hidayah Kofiza ICC. Saya. ICC, yes, slide Kofiza. tadi. Okey, slide tadi Doktor mention yang pasal kita PTJ patut identify SDG mana yang kita nak involve kan. Okey, maksudnya yang saya faham maksudnya setiap PTJ itu perlu ada SDG tertentu. Bila dia nak buat program dia kena ikut dia kena ikut SDG tu. Ataupun dia boleh buat program, dia boleh pilih mana-mana SDG pun. Kau macam mana? Okey. Pasal ikut saya tak faham ke macam mana? Thank you, Okey. Doktor. Alright, thank you. Hafiza, awak okey sebab you berada di satu PTJ yang boleh berada di mana-mana di mana-mana SDG, sebab dia ICC ni related to ni kan. Tapi boleh fokus. Contohnya selagi Hafiza berada di ICC, apa yang Hafiza dan pasukan boleh buat ialah bagaimana untuk membawa ICC boleh berada dalam satu SDG yang you all boleh buat banyak enhancement. Kalau tidak, saya ada satu SDG iaitu berkaitan dengan sustainability institution. Yang itu banyak berkait dengan macam mana kita fikirkan fungsi ICC yang dari aspek commercializations, IP registrations, bagaimana you boleh bawa rakan-rakan dekat UM melalui projek-projek yang ada IP ini ke hadapan dan boleh jadikan UUM sebagai satu test bed. Macam tu. So you bawa flag ICC di situ. Okey. Daripada, kenapa saya tidak galakkan rakan-rakan masuk semua SDG? Sebab nanti tak ada fokus. Yang ni ada terkait, macam school dia ada terkait dengan research. Sebab selain daripada projek pembangunan, kita juga bercakap tentang research. Bagaimana research kawan-kawan bila buat projek-projek SDG, benda itu sebenarnya inline dengan school, fokus school. For example, saya bagi contoh ialah macam rakan-rakan daripada satu school bahasa, school bahasa. Language. Alright, kita ada 17 SDG. Kalau dia fokus kepada satu, contohlah dia ambil fokus kepada ada satu SDG berkaitan dengan inequalities. So bagaimana school bahasa dia bawa flagship, bahasa ini boleh dipelajari oleh semua
okey, tidak kira sama ada dia dari golongan B40, M40, P20, you all still can reach. Macam tu. Language, contohnya bahasa Inggeris lah. Okey, atau bahasa Melayu. Ataupun mereka pergi kecil lagi, mereka turun lagi. Okey, rupanya ada kelompok-kelompok minoriti dalam komuniti. Okey, contoh dia macam di KL, kita ada isu dengan apa ni, anak apa yang kita panggil yang apa tu, coket tu, anak coket tak silap saya isu tu kan. Pandangan. Jadi anak gelandangan. So kita buat program untuk make sure anak gelandangan ni tidak terceceh dari education. So dia akan pergi dekat satu SDG tu dan rakan-rakan bila menulis paper, research, publication dia akan relate. Dekat situ yang kita boleh angkat flagship. Apabila school fokus terlalu banyak SDG, nanti bila kita nak angkat flag school tu dah jadi ada sikit, bukan problem lah, dia terlampau banyak. Tapi dia tak salah, dia boleh. Tapi kalau boleh, dia berfokus. Macam itulah ideanya. Okey, so Ataupun ini yang kalau boleh nak tambah lah di RMC untuk kita bantu supaya school fokus. Apa yang kita buat ialah kita identify ada SDG 6 SDG kot yang telah dipilih oleh peringkat universiti kan. So yes, kita dah ada. kita masukkan dalam borang untuk permohonan grant. Jadi semua researcher tu dia akan, bila dia nak apply tu dia dah siap-siap linkkan ataupun cuba relate kajian dia tu dengan salah satu daripada 6 SDG yang berkaitan tu. So hopefully then boleh itu juga boleh membantulah supaya kita boleh fokus, universiti boleh ada kajian-kajian yang terarah lah juga kepada SDG yang kita telah identify earlier. Ya, betul, boleh. Yang tu yang nanti rakan-rakan di dalam ini yang berada bersama kita pagi ni nak sebarkan ke school. Macam saya kata tadi, PIC di dalam rakan di dalam ini bukan PIC bukan mereka yang bertanggungjawab untuk provide data teras kan untuk tujuan itu, tak, bukan. Please advise ni kepada ketua masing-masing. Bukan, ini bukan peranan SDG Champion. SDG Champion, kalau kita tengok macam tadi, Prof. Azzi ada cerita, okay, this is hala 7 yang RMC nak buat. So, bagaimana you all plan, okay, kalau research, kita nak fokus kat mana? So, SDG Champion boleh bawa lah ni bincang dengan rakan-rakan dengan manajemen di peringkat school untuk memikirkan hala 7 ni lah. Okay, dan SDG Champion juga bukanlah yang sebenarnya berperanan untuk make decision. Okay, school kita kena buat yang ni, kita kena fokus ni. Tak, please go through orang kata collective discussion bersama school di mana you all boleh fokus, di mana you all boleh contribute. Dan untuk melaksanakan projek-projek sustainability pun bukan tugas SDG Champion. Dengan kata bahasa mudah, SDG Champion ni ialah lebih kepada rujukan je lah di peringkat school. Kalau ada rakan-rakan di school tanya, projek ni projek SDG ke? Okay, sekurang-kurangnya SDG Champion boleh advise. Okay, boleh beritahu. Itu. So, boleh clear dah? Nanti saya janganlah kata SG Champion ni tambah job lagi. Tak lah. Okay. Okay, so yang ni tadi. Okay, apa yang di aktiviti di school yang sebenarnya memang terkait? Saya kata semua. Daripada teaching and learning, research publication, academic events, non-academic student activity, termasuklah tugas-tugas administratif. Okay, juga dengan persekitaran school. Ideanya ialah diharapkan apabila ada good plan strategi di peringkat universiti berkaitan sustainability, so kita boleh capai dari segi savings, cost energy savings ke, ada return on ROI, okay, and people work ni happiness. Teaching and learning, okay, macam mana sekarang ni PLO, CLO dalam kita punya proses kita offer tu ada sebut tentang kelestarian. Kelestarian ni bukan kena guna term kelestarian saja, you all boleh guna related terms dalam bidang masing-masing. Okay. Tadi research publication, academic, non-academic events, bagaimana kita masuk. Okay, katalah hari tu ada seorang tanya saya, adakah 5S itu kelestarian? Saya kata kalau setakat kumpul bahan dan buang, itu bukan kelestarian. Tetapi kalau kita buat proses pengasingan dan bahan yang boleh kita semula kita laksanakan proses kita semula dengan betul, okay, barulah itu boleh dinamakan kelestarian. Yes, kelestarian. So so not all 5S is sustainable event. Okay. So now termasuk juga project activity.
administrative work. Contoh sekarang kalau kita dah perhatikan, kalaulah kita perhatikan kalau contoh ketika meeting, sekarang ni okey lah meeting online kan. Kalau dulu meeting mesti ada makanan terlebih. Okay, jadi macam mana dari segi sustainable kita kata okey lepas ni makanan kita limitkan, smallkan kuantiti contoh, ataupun kita packing siap-siap, and bila packing pun nak guna yang green packaging. Yang tu boleh dibincang sebab dia all. Dan semua ni dokumentkan sebab kita nak tahu juga apa ni how actually school and PTJ really works on this. Benda yang simple pun boleh. Okey, contoh kalau meeting dulu kita siapkan minuman, lepas ni kita tukar. Okey, semua orang kena bawa bekal sendiri, air sendiri. Could be. Okey, so itu antaranya lah. Okay, so dia beyond. Okay, ni tadi saya dah explain dah, so saya tak nak go through lagi dah. Okay, yang ni kalau rakan-rakan sempat captured, kalau tidak nanti saya share. So ini di peringkat universiti yang kita rancang daripada Julai sampailah ke Disember kita akan ada this event. Okay, the nearest is Recycle for Life Week which is akan berlangsung 1 hingga 7 Julai. Okay, saya harap MCO ni, PKP ni reda so kami boleh balik dan buat kerja macam biasa. So Julai ialah 1 bulan plastik free. Ini kita tengah kempen supaya kurangkan penggunaan plastik lah. Okay, so kawan-kawan boleh snap yang ni. Nanti kalau nak join kami boleh atau nak buat sendiri pun boleh, nak contribute. Okay, anything, nak buat seminar ke, nak buat talk ke, buat simple activity macam sekarang kan, macam recycle at home, lepas tu snap gambar, kita share dekat Facebook pun boleh. Alright, so just nak make sure, nak make things ni lah. Alright, so task untuk rakan-rakan SDG di sini hanyalah ini. Okay, balik nanti bincang dengan top management how actually kita nak address sustainability goal dalam school department masing-masing. Okay, kalau boleh kita nak dapat nanti untuk next TOT ada RTD, round table discussion. Masa tu kalau boleh saya dah dapat pictures lah setiap department nanti, setiap PTJ di mana fokus SDG masing-masing. Okay, kalau boleh biar related to kita punya core business lah. Kalau pendaftar dia berkaitan dengan human development. Kalau UTLC dia berkaitan teaching and learning. Jangan tersasar jauh lah. Macam saya kata tadi, tak semua akan involve dengan environment. Okay, tak semua. So you can discuss and then boleh fokus, dan saya galakkan rakan-rakan untuk terus melayari website SDG. Okay, so you boleh tengok lagi contoh-contoh kelestarian yang dilaksanakan oleh universiti-universiti lain yang saya rasa boleh inspire kita untuk lebih banyak lah. Kalau perlu tim, boleh, tak salah di peringkat PTJ untuk ada tim masing-masing. Cuma saya rasa lebih elok berbincang dengan management how it's work. Sebab yang ni dia tidak berbayar and it's actually more on the awareness lah. Okay, ada apa-apa tak nak tanya? Kalau tak ada, saya akan pass pada Dr. Mas untuk the next round.